Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang dalam kelas pembelajaran atas talian Bahasa Melayu tahun 3. Okey, sebelum tu saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okey, sebab cikgu baru mengajar awak, jadi cikgu akan perkenalkan diri cikgu kepada awak lah. Okey, nama cikgu merupakan Cikgu Amirul Hafiz. Boleh panggil Cikgu Amirul ya. Okey, mulai hari ini cikgu akan ajar awak bahasa Melayu. Okey. Untuk tajuk kita pada hari ini, kita akan belajar dalam tema 1 iaitu kekeluargaan. Dan bawah subtopik dia iaitu unit 2 iaitu kejayaan keluarga. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 7 semasa membuat pembelajaran ini ya. Okey, sebelum kita masuk ke topik pada hari ini, cikgu nak awak dengar dan baca petikan yang akan dibaca oleh cikgu yang tertera pada skrin. Okey? Dengar cikgu baca dulu dan awak ikut baca sekali. Boleh? Bagus. Okey. Tuan Haji Abdul Karim, Datuk Nabila, seorang usahawan. Beliau mempunyai sebuah kedai borong di Besut, Terengganu. Beliau memiliki sebuah lori dan van. Kedua-dua kenderaan itu digunakan untuk menghantar beras kepada pelanggan yang membuat tempahan di sekitar kawasan tempat tinggalnya. Okey, ini merupakan dialog Nabila dan datuknya. Kesinambungan daripada petikan yang tadi. Nabila berkata, "Wah, ramainya pelanggan Datuk." "Ya, Nabila. Mereka datang untuk memborong beras. Bolehkah saya dan abang membantu Datuk?" "Kalian boleh membantu Datuk." Nabila hendak membantu ibu melayan pelanggan atau membantu nenek di kaunter. "Saya mahu membantu ibu melayan pelanggan." "Abang pula mahu membantu nenek di kaunter." "Terima kasih Nasri dan Nabila kerana sudi membantu Datuk." "Sama-sama Datuk. Kita satu keluarga mestilah saling membantu." "Betul Nasri. Kejayaan keluarga ialah kejayaan kita bersama." Okey, itu merupakan petikan yang cikgu tayangkan di skrin. Okey. Daripada petikan ni, cikgu nak apa yang awak dapat? Okey, cikgu bagi masa dalam 10 saat. Awak fikir apa yang awak dapat. Okey, kita akan tengok sama ada apa yang awak dapat itu betul ataupun tidak ya. Tapi sebelum tu, cikgu nak awak tengok. Nabila berkata-kata dengan datuknya dalam nada yang baik dan bagus. Dalam nada yang baik dan sopan. Ini bermaksud Nabila menghormati datuknya. Okey, kita sebagai cucu ataupun sebagai anak muda, kita mestilah menghormati apabila berkata-kata dengan mereka yang lebih tua daripada kita. Okey? Okey, tajuk kita pada hari ini ialah ayat majmuk. Okey, murid-murid tahu apa itu ayat majmuk? Okey, kepada murid yang tidak tahu, hari ini kita akan belajar tentang ayat majmuk. Okey, apakah itu ayat majmuk? Ayat majmuk merupakan gabungan ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung. Okey, cikgu percaya murid-murid sudah tahu apa itu ayat tunggal. Okey, ayat majmuk pula yang kita nak belajar hari ini adalah gabungan daripada ayat-ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung. Apakah itu kata hubung? Okey, kita tengok. Kata hubung adalah satu perkataan yang menghubungkan dua ayat tunggal ataupun lebih. Okey, kita tengok terdapat beberapa kata hubung yang boleh kita dapati, iaitu yang pertama dan, yang kedua atau, yang ketiga untuk, yang keempat lalu, yang kelima maka, dan yang terakhir adalah tetapi. Okey, baiklah. Bagi murid-murid yang tidak tahu apa ayat majmuk, okey, cikgu tunjukkan satu contoh. Okey, ayat majmuk macam yang cikgu kata tadi,
adalah gabungan daripada lebih daripada satu ayat tunggal yang dihubungkan menggunakan kata hubung. Okey, di sini cikgu sediakan satu contoh. Ayat tunggal yang pertama adalah Ali bermain bola. Okey, ayat tunggal yang kedua Abu bermain bola. Apabila kedua-dua ayat ini digabungkan dengan menggunakan kata hubung, maka jadilah satu ayat yang panjang, iaitu ayat majmuk, iaitu Ali dan Abu bermain bola. Ali dan Abu bermain bola. Itu merupakan ayat majmuk gabungan daripada dua ayat tunggal dan dihubungkan oleh satu kata hubung, iaitu dan. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Ayat tunggal yang pertama, Ali bermain bola. Ayat tunggal yang kedua, Abu bermain bola. Dan apabila kedua-dua ayat tunggal ini digabungkan, maka jadilah satu ayat majmuk. Ali dan Abu bermain bola. Okey, faham murid-murid? Okey, bagus. Alhamdulillah semua faham. Okey, kita pergi kepada teks. Kita pergi kepada petikan yang kita baca di awal kelas tadi. Okey? Di sini, cikgu nak awak cari terlebih dahulu ayat majmuk yang terdapat dalam petikan ini. Okey? Cikgu bagi awak masa dalam 10 saat untuk awak baca dan tengok ayat majmuk dalam petikan ini. Okey? Awak dah dapat? Okey. Kita tengok jawapan awak dan jawapan cikgu sama ataupun tidak. Okey? Kita tengok satu persatu. Okey, ayat majmuk yang terdapat dalam petikan ini adalah beliau memiliki sebuah lori dan van. Kenapa ayat ini dikatakan ayat majmuk? Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Cikgu akan tunjuk. Okey. Ayat majmuk dalam petikan tadi ialah beliau memiliki sebuah lori dan van. Okey. Ayat tunggal daripada ayat ini ialah beliau memiliki sebuah lori. Ayat tunggal yang kedua adalah beliau memiliki sebuah van. Apabila kedua-dua ayat ini digabungkan dengan menggunakan satu kata hubung, iaitu dan, maka terjadilah sebuah ayat majmuk, iaitu beliau memiliki sebuah lori dan van. Okey, faham murid-murid? Cikgu ulang sekali lagi ya. Beliau memiliki sebuah lori dan van. Ini adalah ayat majmuk. Terhasil ayat majmuk ini daripada gabungan dua ayat tunggal, iaitu beliau memiliki sebuah lori. Beliau memiliki sebuah van. Kedua-dua ayat tunggal ini digabungkan dengan menggunakan satu kata hubung, iaitu dan. Dan ayat ini menjadi beliau memiliki sebuah lori dan van. Okey, faham murid-murid? Sebelum kita masuk kepada petikan yang seterusnya, cikgu nak cerita sedikit tentang jenis-jenis kenderaan. Ini kerana Datuk Nabila mempunyai dua jenis kenderaan yang digunakan untuk menghantar beras kepada pelanggannya. Okey, apakah kenderaan yang digunakan oleh Datuk Nabila? Mari sama-sama kita tengok. Okey. Yang pertama adalah lori dan yang kedua adalah van. Okey, kedua-dua kenderaan ini mempunyai kategorinya yang sendiri. Lori merupakan kenderaan berat, manakala van merupakan kenderaan persendirian. Selain itu, terdapat beberapa kenderaan yang lain, iaitu kenderaan awam dan jentera. Kenderaan awam ni kita biasa tengok depan mata kita seperti teksi, bas, grab car, kan? Itu adalah kenderaan awam. Okay? Macam contoh yang cikgu bagi, kenderaan awam adalah bas. Okey. Kenderaan jentera. Okey, jentera tu apa?
jentera ini merupakan kenderaan yang sangat berat. Antaranya adalah bulldozer. Bulldozer dalam bahasa Melayunya adalah jentolak. Okey. Bahasa awam dan jentolak. Okey, ini adalah salingan saja. Kita pergi kepada petikan yang seterusnya. Okey. Petikan ini merupakan dialog yang kita dah baca tadi. Dialog antara Nabila dan Datuk. Okey, sekarang cikgu nak awak cari manakah ayat majmuk dalam petikan ini. Okey, dah cari? Okey. Kita tengok jawapan awak dan jawapan cikgu ada sama ataupun tidak. Okey, kita pergi kepada petikan ayat majmuk yang pertama dalam petikan ini. Mereka datang untuk memborong beras. Kenapa ayat ini dikatakan ayat majmuk? Okey, murid-murid, kita lihat sebabnya kenapa. Ayat majmuk yang kita dapat daripada petikan tadi ialah mereka datang untuk memborong beras. Okey, bagaimana kata hasilnya ayat majmuk ini? Macam cikgu cakap tadi, ayat majmuk terhasil daripada gabungan ayat tunggal. Okey, ayat tunggal yang pertama adalah mereka datang. Ayat tunggal yang kedua adalah mereka memborong beras. Kedua-dua ayat tunggal ini digabungkan dengan menggunakan kata hubung untuk. Apabila digabungkan, maka jadilah sebuah ayat majmuk yang berbunyi mereka datang untuk memborong beras. Okey, dapat murid-murid? Okey, bagus. Sama tak jawapan awak dengan jawapan cikgu? Okey, bagus. Kita beri tepukan kepada yang sama jawapannya. Okey. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey. Selain daripada ayat ini, ayat manakah lagi yang merupakan ayat majmuk? Okey, kita sama-sama tengok. Saya dan abang membantu Datuk. Kenapa ayat ini dikatakan ayat majmuk? Kita lihat sebabnya kenapa. Okey. Ayat majmuknya ialah saya dan abang membantu Datuk. Ayat tunggal daripada ayat majmuk ini ialah saya membantu Datuk. Ayat tunggal yang kedua adalah abang membantu Datuk. Kedua-dua ayat tunggal ini digabungkan dengan menggunakan satu kata hubung, iaitu dan. Apabila digabungkan, maka jadilah sebuah ayat majmuk yang berbunyi saya dan abang membantu Datuk. Okey murid-murid, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Okey, ayat ni panjang sikit, tetapi cikgu akan jelaskan. Nabila hendak membantu ibu melayan pelanggan atau membantu nenek di kaunter. Okey, kenapa ayat ini dikatakan ayat majmuk? Kita lihat sebab dia kenapa. Okey, ayat majmuknya ialah Nabila hendak membantu ibu melayan pelanggan atau membantu nenek di kaunter. Ayat tunggal yang pertama yang terdapat dalam petikan ini ialah Nabila hendak membantu ibu melayan pelanggan. Ayat tunggal yang kedua ialah Nabila hendak membantu nenek di kaunter. Kedua-dua ayat tunggal ini digabungkan dengan menggunakan satu kata hubung, iaitu atau. Apabila digabungkan, ianya akan menjadi Nabila hendak membantu ibu melayan pelanggan atau membantu nenek di kaunter. Okey murid-murid, faham? Okey, kita pergi kepada petikan yang terakhir. Di sini hanya ada satu ayat majmuk sahaja. Murid-murid cari terlebih dahulu dan kita akan bincangkan selepas ini. Okey, kita tengok sama ada ayat majmuk yang awak jumpa sama seperti cikgu ataupun tidak. Okey, ayat majmuk yang terdapat dalam petikan ini ialah terima kasih Nasri dan Nabila.
kerana sudi membantu Datuk. Okey. Kita pergi kepada sebab dan munasababnya. Kenapa ayat ini dikatakan ayat majmuk? Okey, ayat majmuknya ialah terima kasih Nasri dan Nabila kerana sudi membantu Datuk. Ayat tunggal yang pertama ialah terima kasih Nasri kerana sudi membantu Datuk. Ayat tunggal yang kedua ialah terima kasih Nabila kerana sudi membantu Datuk. Kedua-dua ayat ini digabungkan dengan menggunakan satu kata hubung iaitu dan. Apabila kata hubung dan digabungkan ke dalam dua-dua ayat tunggal ini, maka terhasillah sebuah ayat majmuk yang berbunyi terima kasih Nasri dan Nabila kerana sudi membantu Datuk. Okey, murid-murid, faham? Okey, insya-Allah murid-murid semua faham. Okey, kita pergi kepada rumusan. Okey, kita dah pengakhiran video. Okey. Rumusan dia di sini sangat-sangat mudah. Murid perlu mencari dua ayat majmuk yang merujuk kepada maafkan cikgu. Murid-murid perlu mencari dua ayat tunggal yang merujuk kepada perkara yang sama dan ditambahkan dengan kata hubung, maka jadilah ayat majmuk. Okey. Okey, selepas daripada video ini, cikgu akan menyediakan beberapa aktiviti dan tugasan dalam bentuk permainan. Cikgu harap semua murid dapat menyiapkan kesemua tugasan yang diberikan. Ini adalah permainan dan cikgu harap awak berseronok. Okey, selamat menjalankan tugasan yang akan diberikan. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.